Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Dan jika menta'liqkan seorang akan tolak isterinya dengan perkataan yang membawa kepada daurin. Jika menta'liqkan oleh seorang jenis suami akan tolak isteri dia, tolak pula dengan perkataan yang membawa kepada pusing. Seperti misalnya seperti dikatanya suami, manakala jatuh tolakku atasmu, atas kamu, maka engkau tertolak dahulunya 3 tolak. Maka engkau tertolak dahulunya 3 tolak. Dia katanya manakala jatuh mana berlaku tolak aku atas kamu, maka engkau tertolak dulunya daripada dulu tolak aku ni. Dulu apa? 3 tolak dah. Kemudian mana selepas itu maka dia tolaknya suami dengan 1 tolak. Dia pun tolak 1. Maka tiada jatuh tolaknya yang tunai itu. Tolak tunai itu tak jatuh. Hak lain itu tak jatuh dah. Dan tiada jatuh pula tolak yang digantungkan. Hak yang taklid 3 tu. Hak ni pun tak jatuh, hak ni tak jatuh. Gitu masalah flat dah. Sebab apa kata? Kerana jika jatuh tolak yang tunai, kalau jatuh hak tunai satu tu, hak dia tolak, nasihat jatuh yang digantungkan. Kalau tu maka jatuh juga gantung, gantung 3. Hak ni 1 jadi 4, mana ada. Lepas tu, dan jika jatuh yang digantungkan, ni pusing lagi. Kalau sekiranya lah jatuh yang digantung hak 3 tolak itu, nasihat tiada dapat lagi jatuh 1 tolak yang tunai ni. Nak jatuh mana hak 3 tu dah. Hak tunai ni tak jatuh. Apabila itu maka jadi dau hukumnya, hukum bagi tolak tersebut. Dau tak jatuh. Manakala itu jatuh tolakku atasmu, maka engkau tertolak 3, tolak 3 kerana hak ni kalau hak ni 1, hak ni 3 tak jadi. Sebab anu dia taklid tolak 3 bukan 2. Maka tak jatuh. Kalau 2 jatuh lah. Kalau 2 jatuh ni. Sebab hukum ni dia pusing lagi. Nak hukum hak ni jatuh tak boleh. Kena hak ni jatuh tak boleh sebab daus itu. Maka tiada dihukumkan jatuh kedua tolak. Itu kedua-dua tak jatuh. Dia mikir kata tidak dihukum jatuh. Hak tolak 1 pun tidak, hak tolak 3 pun tidak. Kata beberapa banyak ulama, mana banyak ramai ulama kata gitu. Tak ada hadis Quran lah. Ni. Ada nak percaya hadis Quran tak ada ni. Daurun ada sebut kat sini. Tak ada dah. Ada tapi tak tahu mana dah. Walah kita baca lubah ada. Kalau muskilah kita rujuk. Gitulah kalau nak tahu khilaf-khilaf tu buka dah. Cuma ni kita daurah nak rakyat khilaf belaka tak ada agak. Habis sebenarnya adalah ramai ulama hukum gitu. Tetapi yang dimuktamadkan oleh Syekhul Islam jenis Syekh Zakaria. Pada idlaq Syekhul Islam pada mazhab Asy-Syafi'i adalahnya Syekh Zakaria Al-Ansari. Dan Imam An-Nawawi dan Ibn Hajar anak murid Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Yang muktamadnya jatuh 1 tolak yang tunai ju satu jatuh. Tak lek dak tu khilaf situ. Tamak jatuh 1. Kerana hadis tolak. Ya tolak apa tolak jatuh ni. Wah tak lek tak jatuh lah. Jadi khilaf. Bahasa dia dah ya.
Habis. Dan demikian lagi supaya tu juga jika berkata ia suami jika kuwati. Dia kata guna jika kuwatikan dikau sebagai wati yang harus. Mana wati sebagai wati harus bukan wati haris seperti wati lahid. Haris ni wati harus. Dah suci dah. Maka engkau tertolak tak lek gitu. Kalau aku watimu hak wati harus maka mu jatuh talak. Talak apa? Terjatuh talak dahulu daripada wati itu. Jatuh talak daripada wati itu dah. Jawabnya tiada, ni demikian khilaf agak dah. Tiada jatuh, tu panggil wajah syabah demikianlah. Tiada jatuh talaknya talak suami tersebut. Bila apabila ia suami wati tak jatuh. Sebab apa? Kerana jika jatuh talak yang dahulu, nasyaya dari wati itu haram. Dah. Yang nikah pak. Apabila nikah dia tanya, jika aku wati ada itu jika aku wati yang harus, maka mu jatuh talak. Lepas tu kalau kita hukum jatuh talak, kalau dihukumkan jatuh talak yang dahulu, mana dulu pada wati, nasyaya di wati itu haram. Hak nu, dia tanya kalau wati ini, dia tanya, jika aku wati haram, maka mu jatuh talak. Lepas tu kalau wati pak kita hukum hak nu jatuh, dia hak nu jatuh tak boleh wati dah, ni haram dah. Maknanya tu haram dah sebabnya bukan bini dia separuh dah, walaupun rajai pun jatuh separuh dah. Pas kalau baru nikah, tak ada wati lagi sekali habuk. Tak ada wati sekali habuk lagi. Makanya kalau dia tak lek, apabila tak makanya dia katanya jika aku watimu dah harus maka jatuh talak. Kalau jatuh talak hanu jadi bain hani pula. Kalau jadi bain hani maknanya bukan bini dia haram situ. Sebab tu tak jatuh. Tidak jatuh haram. Maka jadinya wati itu haram. Dan jika wati itu haram, jika jadi wati itu haram, maka tiada jatuh talak yang dahulunya sebabnya yang kata haram. Ini daurun kat dah. Maka dinamakan daripada hukumnya hukum talak tersebut, maka dinamakan daripada hukumnya tersebut dinamakan ala sebab maka dinamakan daud pada hukum ada daud jatuh situ. Ada daud kita jatuh situ, maka dinamakan daurun pada bukan daripada daud ada jatuh waw situ ada waw ke bukan daripada daurun pada hukumnya pada situ. Hak betul dah baiklah. Betulnya la'alla sawab maka dinamakan daurun pada hukumnya hukum talak tersebut tu. Lepas tu pada daud maka tiada jatuhkan talak. Ingatlah kalau pusing mari kalau hukum jatuh ni bawa pada hak ni jadi masalah, kalau jatuh hak ni jadi masalah. Kalau pusing mari maka jawapannya tidak jatuh. Hak ni kitanya senang. Kita nak ingat masalah payah. Kita nak ingat daurun. Kalau kita jatuh hak ni membawa pada mudarat hanu. Kalau menjatuhkan jatuhkan hani mudarat hani. Jadi apalagi tu dia panggil daurun. Apabila daurun maka yang muktamadnya adalah tidak jatuh. Tapi muktamad di sisi ulama ramai lah. Muktamad di sisi Syekhul Islam lain pula. Ada. Imam Nawawi lain pula. Habis itu. Dan jika berkata seorang bagi isterinya, jika tiada ku talakkan dikau, kalau aku tak talakkan kamu, maka engkau tertolak. Gitu, pelik-pelik. Dia mai perangai gitu. Ni masa dia dah manusia ni. Macam-macam manusia. Kalau aku tak talakmu, mu jatuh talak. Tiba-tiba maka jatuh talak pada tak ada kala putus asa daripada talak. Boleh talak lah. Jadi kalau aku tak talak, mu jatuh talak. Tiba-tibanya bila kita nak hukum jatuh, jatuh jawabnya maka jatuh talak jenis talak itu. Bila pada tak ada kala mana pada ketika pada masa putus asa, putus harapan daripada talak. Tak ada harapan dah suami nak talak ni. Kita nak hukum talak, nak hukum jatuh bila sebabnya dia tak talak lagi. Maka tengoklah apa. Tengok putus asa, putus harapan daripada talak. Iaitu tak ada putus asa tu bila? Dahulu daripada matinya suami sedikit. Sebelum mati suami sedikit satu napah. Satu napah tu bini dah nak tahu tanya putus asa matilah. Kalau mati pak, tak talak lagi. Berarti jatuh bila? Jatuh sebelum tu sedikit. Jatuh sebelum pada mati itu sedikit. Kerana mati itu tak baru putus asa. Kalau tak mati lagi, tak putus asa lagi. Maka jatuh talak masa tu. Masa sebelum benar-benarnya suami itu mati sebentar. Kerana apa? Kerana lafa'in itu. Kata jika ke? Lafa'in itu pada nafi. Ada pada nafi. Jika ke sana ni. Jika tiada aku talak. Situ. Jika tiada aku talak. Bukan jika aku talak. Ni jika hak nafi. Sebab tu masalah in berbezanya ketika isbat dan ketika nafi. Hak ni nafi. Kerana lafaz in itu ni sebab tu ya
Faedah tu bahasa Arab. In ada pembahasan dalam ilmu bayar dah. In bila digunakan in ataupun pada ilmu badai ada. Badai apa ilmu bayar dah. In iza apa semua tu. Mana in mana iza dah. Kerana lafaz in itu pada nafi ini apabila digunakan pada nafi, khabarnya ialah dengan bertangguh, mana berlamat tu lah. Bertangguh mana lamat tu. Ini lafaz in kalau kita guna pada nafi, makna dia lamat. Sebab tu bukan makna selalu. Jika tu. Aku tidak tolak kamu, maka kamu jatuh tolak. Pas jika tidak tolak tu bila? Tak ada kira lah. Kerana in tu pada nafi tu adalah bertangguh, bertakhir. Ada ditakhirkan. Tak ada kira masa bila dah. Bersalahan dengan lafaz iza, tak serupa lafaz iza. Lafaz in tak sama dengan iza. Dan mata tak serupa. Menghukumkan. Jadi maka menghukumkan bersegera tafriq pada bersalahan. Apabila bersalahan, menghukumkan, jadi maka dihukumkan bersegera. Nak hukum segeralah kalau iza. Jika tidak, apabila tidak aku tolak, hana segera. Kalau tak tolak selalu, tak jadi. Hana tolak, hana guna selalu dah. Kalau iza. Dan mata sama tak? Bila mengatakan lafaz iza, lafaz mata dihukumkan bersegera jika pada nafi, pada nafi. Adapun pada isbat tidak hukum segera ke lepas dah. Hafallah ni, elok ngafal. Lafaz iza, lafaz mata apabila digunakan bernafi maka dihukumkan bersegera. Tapi kalau isbat tak. Ini nak hafal lagi ni bahasa Arab. Seperti dia katanya suami, apabila tiada aku tolak. Itu nafi. Apabila tiada aku tolakkan di kau, maka engkau tertolak. Sebabnya apabila. Itu iza. Maka jatuh tolak bila? Manakala lalu masa yang dapat ia suami mentolakkan dia kan isteri. Mana lepas daripada kata lah. Lalu masa yang dapat ia tolak tu mana lepas kata? Dah segera dah. Jatuhnya jika tidak aku tolak kan dia kau, maka engkau tertolak. Kalau tu maknanya kalau dia tolak tak jatuh tolak. Maka syaratnya adalah dia kena segeralah. Kalau lama tak jadi, habis nak taklid. Sebab tu maka jatuh tolak bila? Manakala lalu masa. Apabila lalu masa yang dapat ia tolakkan dia. Lepas masa dah dia tak tolak dah. Jatuh. Sebab jatuhnya jatuh tolak apabila tidak aku tolak. Mana kalau aku tolak mu tak jatuh tolak. Situ. Lepas tu apabila lalu, maka atas badannya lalu tu. Lalu masa dah boleh tolak je, tak tolak dah. Orang lepas tu lalu masa iaitu lepas pada kata tu. Sebab pada katanya tak ni dia tak sambung dah, tak tolak dah. Dia khar dulu. Ada nafas dulu paling kiri paling kanan habis masuk. Tiba-tiba maka tiada ditolaknya, jenis akan isi tak tolak dah. Jawabnya maka jatuh tolaknya. Sebab apa jatuh tolak? Sebab taklid. Ya taklid katanya kalau tak tolak jatuh. Mana kalau tolak tak jatuh. Tolak gitu. Jatuh dah. Ini ada agak. Jadi mafhum sini kalau dia tolak tak jatuh. Dah. Tolak tak jatuh pula. Kerana taklid ni. Kalau tak tolak baru jatuh. Kalau tolak tak jatuh. Habis al-far'u as-sabi'u pada fara' yang ketujuh pada ta'liq fi ta'liqit talaqi bil hamli wal haidi. Bermula fara' yang ketujuh pada menyatakan digantungkan dita'liqkan talak dengan bunting dengan mengandung dan haid ataupun haid gitulah. Kata. Maka apabila berkata seorang bagi isterinya seorang tu dengan katanya seorang jika ada kamu buting. Jika kamu buting maka kalau kamu mengandung hamil maka engkau tertolak. Tak lek gitu. Tiba-tiba lagu mana masalah? Ya fi tafsil. Kalau kata gitu pada tafsir guna. Maka jika ada isterinya itu buting, isteri suami itu. Isteri orang taklid sanilah ketika itu. Jika adalah isterinya itu mana pada ketika itu bunting mengandung sungguh, maka jatuh tolaknya, tolak isteri itu sekarang itu juga. Masa tu dah. Masa kata tu dah. Sebab tu nak tambah. Maka jika ada isterinya, jadi pada ketika itu, pada kaya kata tu, nak tambah situ. Sebab apa? Sebab kata maka jatuh tolaknya sekarang itu juga. Apalah sekarang itu mana pada masa katanya mengandung dah. Katanya jika kamu tu mengandung, kamu jatuh tolak. Sedangkan bini mengandung dah. Itu selalu lah. Kalau dia kata tu tak mengandung lagi, tak lah. Sebab tu nak tambah. Jika ada isterinya itu, jangan pada ketika itu. Bunting sungguh mengandung dah.
dah mengandung dah. Maka jatuh talaknya sekarang itu juga sekarang hak kata tu. Tapi dan jika tiada nyata baginya bagi isteri, tidak nyata bagi isteri buting, tak nyata bagi isteri tu kata agaknya dibuting nak mengandung nak. Tak tahu tak mengandung, tak tahu lagi. Baru lekat perut seminggu, tak tahu lagi kan dia. Seminggu, 2 minggu, tak tahu lagi. Tak nyata lagi. Maka ditilik, nak tunggu. Tilik guna. Jika beranak, ia kurang pada 6 bulan. Tengok situ. Kalau masa dia kata tu, perempuan saat ni, isteri saat ni tak nyata lagi. Kata mengandung, tak mengandung. Maka nak tengok guna. Jika beranak, isterinya itu lebih padanya, mana kurang padanya 6 bulan. Sejak pada masa dia kata. Pada masa dia kata, hingga sampai beranak, tak sepandai boleh. Bila? Daripada waktu dia gantungkan, dia taklikkan tolaknya itu. Maka nyata jatuh tolaknya itu dengan beranak itu. Baru nyata. Beranak tu baru. Baru nyata. Dah tunggu, tengok. Dah tak apa ni boleh beranak. Masa tu. Kerana apa? Kerana nyata, nak katanya nyata kata yang mengandung tu adalahnya sebelum tu masa kata tu ada dah. Sebab apa? Sebabnya kurang ni boleh. Apabila beranak kurang ni boleh berarti dah mengandung dah sebelum tu. Sebelum kata tu ada mengandung dah. Cuma tak nyata lagi. Tapi nak tahu nyata nak tengok kalau nya beranak kurang ni boleh, sekarang sekurang-kurang beranak ni boleh. Sekurang-kurang beranak adalah ni boleh. Tiba-tiba kalau kurang ni boleh berarti dia mengandung sebelum tu dah. Masa kata tu dah mengandung dah. Atau sebelum kata tu dah mengandung dah. Sebab tu kalau kurang ni boleh. Kerana sekurang-kurang tu mengandung adalah ni boleh. Tiba-tiba kalau beranak sebelum tu beranak kurang ni boleh, ternyatalah bahasa tolak tu pada masa beranak tu lah. Tapi nyata masa tu. Nyata masa tu. Lepas tu kita nak hukum, tak boleh lagi lah. Hukum maknanya sebulan. Tu tengok, pahala kata 2 bulan, nampak perut besar dah. Tak boleh lagi. Kerana masanya boleh jadi masa dia kata tu tak mengandung lagi. Sebab jika kalau sabit, kalau isbak, je nak ada. Dia tidak segera dah. Sebab boleh tunggu ni boleh. Maka nyata tolaknya dengan beranak itu. Dan jika beranak isterinya itu lebih daripada 4 bulan. 4 tahun. Kalau lebih 4 tahun, mana tunggu 4 tahun baru beranak. Berarti masa kata tu adalah tak ada 4 tahun. Sekarang sebanyak-banyak mengandung adalah 4 tahun. Sekurang-kurang 6 bulan. Sebanyak-banyak 4 tahun. Apalagi seorang itu ialah tidur dengan bini dia. Apabila bini dia mengandung tidak lebih daripada 4 tahun, anak tu boleh bini dia. 3 tahun tak beranak lagi, 2 tahun tak beranak lagi. Tak apa. Tapi zaman hari ni payahlah. Sebab zaman hari ni kalau cukup boleh ada, dia belah dah. Sebab tu Imam Syafi'i tu 4 tahun dalam perut. Imam Syafi'i 4 tahun dalam perut ibu. Mengandung 4 tahun mak dia. Imam Syafi'i. Pelik tengok. Sebab tu hebat keingatan dia. Anak kau duduk dalam perut lama je kau ingat kau kuat. Tapi lah ni tak. Dia cocok ubat Nabi lahir tu cepat-cepat. Habis. Kalau tu mana kalau beranak tu mana sejak pada kata lebih daripada 4 tahun. Atau antara keduanya antaranya tu 6 bulan ataupun 4 tahun tu antara keduanya. Maknanya antara tu maknanya 6 bulan lebih atau setahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Mana antara tu? Mana lebih daripada 6 bulan kurang daripada 4 tahun tu mana antaranya. Artinya antara 6 bulan dan 4 tahun. Mana tu antara tu dah. Tetapi ada ia suami tu jimuk isteri dah. Dah jimuk dah masa tu antara tu dah jimuk. Dan dapat pula ada buntinya itu kemudian daripada gantung tak tolaknya. Dan dapat pula tiba-tiba dapat pula. Didapati pula ada bunti mana ada mengandung itu bila kemudian dia gantung tolaknya itu. Lepas tu baru dapat. Kata baru nyata lah dapat mana nyata. Ternyata bosnya mengandung tu ilahnya masa tu dah. Kemudian padanya tu gantung taklid dah. Sepas tu mana tu dapat pula dia dapatikan mana dia maklumkan ada mengandung itu bila selepas gantung taklid dah. Maknanya sebelum tu tak ada. Kenapa? Kerana sebelum tu tak tidur lagi. Dah tu. Tiba-tiba terdapatlah ternyatalah ada mengandung itu selepas pada taklid, selepas taklid dah. Jawabnya maka tiada jatuh talaknya itu. Tak jatuh talak dah. Kenapa? Kerana dia bukannya ternyata bahasa mengandung saat ni tu selepas tu. Selepas taklid. Kerana lebih daripada 4 tahun dah. Ataupun di antara tu. Kalau tu, lepas tu antara tu mana dah nyata dah dapat dah bosnya anak saat ni dah ada dah. Maka tak jatuh. Tak jatuh dah situ. Habis jawab masalah dia. Ceritanya dan jika beranak isi itu lebih daripada 4 tahun.
Ambil pada 4 tahun atau antaranya 6 bulan atau 4 tahun antara tu. Tapi dah jimuk lah kalau antara tu dah jimuk dah. Dah jimuk dah, antara tu dah jimuk dah. Sekali dah atau 2 kali dah. Lepas tu padahal dah dapat mana padahal dah dapat ada anak dah. Sebelum tu maknanya sebelum dia taklid tu dah wati dah. Lepas tunya dia dapatikan. Dapat mana dia dapatikan? Didapatikan bahasa kita dah. Dia dapatikan pula ada ngandung dah. Kemudian dia taklid tu. Tak jatuh. Kerana dia katanya jika kamu mengandung maka kamu jatuh tolak. Pas masa kata tengoklah. Jadi apalah ibarat jika ada kamu bunting mengandung maknanya kamu sudah mengandung dah. Jika kamu sudah mengandung barulah kamu jatuh talak. Ni tak ah. Kerana lebih daripada 4 tahun berarti masa kata tu tak itu lagi dah. 4 tahun lebih baru 4 tahun lebih sehari dah masa baru beranak. Lebih sehari dah nyatalah bahasanya masa taklid itu tak ada anak lagi. Ataupun di antara tu, antaranya 6 bulan ataupun 4 tahun. Cumanya dia sudah jimuk, ada jimuk celah-celah tu. Bila jimuk celah-celah tu berarti maknanya boleh jadi anak tu baru lekat perut je. Dah hak taklid tu tak ada lagi. Situ. Dan dia dapati pula kalau sekiranya kalau dia dapati mengandung dah selepasnya lepas jimuk, lepas tu dia dapatikan ternyata bosnya anak tu ilahnya dah mengandung dah. Tapi bila mengandung selepas pada taklid, tak jatuh. Habis. Semua masalah tu tidak jatuh talak. Ni nak hafal lah kita dah. Dan jika tiada watinya, ni maka habis ni. Kalau tak wati tak jimuk lagi, hak dia antaranya 6 bulan 4 tahun tu. Tetapi beranak ia antara 6 bulan 4 tahun. Dia. Cuma beranak celah-celah tu. Setahun lebih atau 7 bulan beranak. Sepasnya taklid 7 bulan beranak, 8 bulan, 9 bulan, setahun lebih 2 tahun. Tak sampai 4 tahun dah antara tu. Maka jatuh talaknya. Jatuh talak. Kalau antara tu baru jatuh talak. Dan jika berkata ia suami. Dan jika berkata ia suami, jika ada engkau bunting. Kalau katanya suami katanya jika engkau bunting. Jika engkau bunting. Ada. Kalau katanya jika engkau bunting dengan anak laki-laki katanya. Suami katanya kalau mengandung dengan anak jantan, maka engkau tertolak dengan satu tolak. Dan jika ada engkau bunting dengan anak perempuan, maka engkau tertolak 2 tolak. Kemudian maka beranak isterinya itu duanya, anak laki anak perempuan dua-dua. Jatuh 3 dah. Jawabnya nescaya jatuh tolak, jatuh 3 tolak. Kerana apa? Kerana ada keduanya 2 anak tu, anak laki anak perempuan tu. Kerana dapat ada mana kerana dia dapati dah. Ada mana sabit dah. Dah sabit kerana taklid katanya kalau dapat anak jantan, jatuh 1, dapat anak perempuan jatuh 2. Tiba-tiba dapat 2-2, maka jatuh ke 3-3 habis. Bersalahan jika ia suami, jadi berkata pada suami. Jika ada ia suami itu kata pada bini dia. Jika ada ia suami berkata pada isteri dia kata, jika ada bunting kau ini, jika adalah bunting mengandung engkau ini, jadi ada tambah ini. Bunting ini mengandung ini. Engkau atau engkau kandung ini. Kandung mengandung lah. Jika ada bunting engkau ini, hamil engkau ini ataupun kandung ini anak laki-laki, khabar. Kalau sekiranya anak kamu mengandung atau kamu mengandung lah. Kandung tu mana mengandung? Kandungan ke? Kandungan tu mengandung lah. Kandungan mana adanya dalam perut tu. Jika ada bunting engkau ini atau kandungan engkau ini anak laki-laki, maka engkau tertolak 1 tolak. Dan jika adanya anak perempuan, maka 2 tolak. Maka beranak isterinya itu kedua-dua jatuh laki tu. Maka tidak jatuh tolak. Kerana apa? Kerana lafaz suami, yakni pada ininya. Lafaz ini tu menghinggakan. Kerana lafaz ini kita menghinggakan. Kalau ini lafaz ini mana hinggakan, mana menterhadkan. Menghitungkan, menghinggakan salah satu jua. Kata kalau ini, apabila sebut ini mana? Apa dah? Ini kalau ini hak jatuh 1. Kalau ini hak puan, jatuh 2. Kalau tu mana jatuh 1. Dan jika berkata ia suami, jika engkau beranak. Kalau kata suami jika engkau beranak, maka engkau tertolak. Kemudian maka beranak ia 2. Dengan 2 kali. 2 mana 2 anak, lepas tu 2 kali. Dia tanya jika engkau beranak, dia tak sebut berapa kali. Maka engkau tertolak. Kemudian selepas itu maka beranak ia bini tu sebab isteri tu 2. Mana 2 anak dengan 2 kali.
Dengan 2 kali keluarnya. Mana keluar 2 kali. 2 kali keluar, tidak sentak dah. Keluar 2 kali. Hak maknanya anak kembar tapi tubik 2 kali. Jawabnya maka jatuh talak dengan anak yang pertamanya. Sebab apa? Sebab taklid. Anak tubik seorang, lepas tu tubik pula. Ini hak jatuh talak adalah anak yang pertama. Dan lepas iddahnya, lepas iddah bagi perempuan saat ni, dengan keluar anaknya yang keduanya. Apa keluar yang kedua, habis iddah. Jatuh talak, lepas tu habis iddahnya serentak situ, habis. Dan jika berkata ia suami, tiap-tiap engkau beranak, jadi tiap-tiap kali engkau beranak. Maka sebut katanya tiap-tiap tu sekarang lah. Sekurang-kurangnya 2 tiap-tiap kan? Tiap-tiap mana tiap-tiap kali? Berarti sekurang 2. Tiap-tiap engkau beranak, mana tiap-tiap kali? Berarti 2 kali dah. Paling kurang 2 kali beranak, 3 kali beranak. Tiap-tiap engkau beranak, mana bersalin lah beranak sini. Maka engkau tertolak. Kemudian maka beranak 3 dengan berturut. 3 anak berturut-turut. Tubik 3 orang, anak kemar 3 orang. Tapi tubik sore 3. Maka jatuh talak 2. Dah talak 2. Jatuh talak 2 tu dengan 2 anak yang dahulunya. Jatuh 2 tu nya. Dan sebab tiap-tiap kali kan, apabila sebut tiap-tiap kali berarti 2 paling kurang. 2 lepas tu jatuh 2 dah. Dan lepas iddah mana habis iddahnya dengan beranak yang ketiga. Habis iddah dah tak jatuh lah. Beranak tubik yang 3 habis iddah, dia habis iddah tak jatuh. Kerana bukan bini dia dah. Habis iddah, putus dah baik dah. Apabila baik mana tidak jatuh 3 dah, jatuh 2 saja. Kerana paling kurang tiap-tiap tu 2. Apabila jatuh 2, 3 habis iddah, dia habis iddah tak jatuh, habis. Pelik-pelik dah masalah. Maka tiada jatuh talak. Ini yang 3 tu, tak jatuh talak yang 3 dah. Tidak jatuh ini yang 3 tu. Kerana apa? Kerana sudah lepas iddahnya. Apabila lepas iddah, bain bangil. Dan jika berkata seorang, kau kipah. Dan jika berkata seorang yang ada isterinya, isteri seorang tu 4. Isteri seorang tu ada apa? 4 orang bunting. 4 orang beranak atau mengandung. Keempatnya ke 4 isteri tu. 4 bini beranak belakang. Mana mengandung belakang. Lepas tu dia tanya dah. Badal pada kata tu. Dia kata kan makul kau. Dia tanya seorang tu kata isteri dia 4 orang isteri yang mengandung belaka 4. Dia kata kan tiap-tiap beranak seorang kamu. Tiap-tiap kali beranak seorang kamu, maka segala madu kamu tertolak madu dia. Kalau hak ni beranak, hak madu hak lain lagi, jatuh tolak habis 3 lagi. Madu dia. Bukan madu dah cuka. Taklah ni cuka dah. Mengambil tafaul dah. Dah. Dia bini ramah tu jadi cuka dah tak? Madu je dah. Madu kamu jatuh talak. Kemudian maka beranak keempatnya. Bagus dah. Beranak sekaligus 4 lah tu dah. Jatuh tiap-tiap kali kalau seorang beranak, hak madu hak lain lagi jatuh habis. Tiba-tiba beranak keempat-empatnya dengan sekali beranak juga. Mana sekaligus? Sekaligus. Bukan hak ni beranak dulu beranak kemudian. Kalau beranak dulu beranak kemudian jatuh lah. Jatuh hak. Mana lepas hak beranak tu. Maka jawabnya maka jatuh talak keempatnya itu 3 talak belakang. 3 belakang. Kerana hak ni apabila sentak ya. Jatuh sentak. Lepas tu 4 orang maklum dah. Hanu 3 orang beranak berarti hak ni jatuh hak ni satu tiap-tiap kali seorang kamu kan. Hak ni hak yang pertama beranak, makanya hak yang pertama, hak yang kedua, hak yang 3, yang keempat jatuh 1. Lepas tu hak yang kedua pula beranak, hak 1, hak yang ketiga, hak yang keempat 1 pula 2 dah. Lepas tu hak ni 1 lagi. Hak ni baru 1 hak tamu tu, empatnya akhir. Lepas tu hak 3 beranak pula, maka hak yang ketiga, hak yang kedua, hak yang kedua, yang keempat 2. 3. Lepas tu hak yang pertama tu baru 2. Lepas tu hak yang keempat beranak, makanya ilahnya yang pertama pun jadi 3 agak. Dia pusing lagi. Semua 3 belakang. Jatuh 3 belakang. Kerana apa? Kerana ada tiap-tiap seorang padanya daripada satu isterinya itu ada 3 madunya. Maksud dia dah 3 madu. Lepas tu maka jatuh 3 tolak belakang dah. Habis. Atau beranak berturut-turut atas padanya sekaligus tu. Sekali beranak tu atas situ. Mana kalau sekiranya 4 tu beranak tapi buat aturan. Peraturan maknanya tertib. Hak ni hak dulu ni kemudian gitulah.
maka jatuh isterinya yang mula beranak itu 3 talak. Hak mula-mula tu ialah jatuh 3. Hak beranak mula-mula tu. Hak bini hak beranak mula-mula sekali jatuh talak 3. Bila? Jika belum lagi lalu iddahnya, kalau tak habis iddah lagi dah. Maka jatuh isterinya yang mula beranak itu 3 talak jika belum lagi lalu iddah tak habis iddah lagi. Hingga beranak tak habis iddah tu bila? Sehingga beranak isterinya yang keempat itu, apa isteri yang keempat tak habis iddah lagi. Kalau habis dah tak apa dah. Kalau habis dah tak jatuh 3. Mana kalau habis iddah dulu, bini yang keempat tu lama lagi nak beranak. Atau bini yang kedua tu lama lagi beranak, yang habis iddah dulu, tak apa. Tak habis iddah lagi yang keempat tu. Demikian lagi mana supaya juga isterinya yang keempat. Yang isteri keempat tu beranak itu. Berapa dia? 3 talak pula, mana jatuh wajah syabah. 3 jatuh talak. Hak yang keempat pun jatuh 3 ke? Pula. Seperti yang pertama juk supaya tu juga dah. Kerana apa? Kerana adalah keduanya yang pertama dan yang keempat tu. Kerana keduanya yang keempat atau yang pertama tu 3 madu beranak. Ia dapat 3 beranak belakang ke? Madu semua 4 beranak belakang. Cuma tertib. 3 madu beranak, ia lagi di dalam iddahnya talak. Maknanya beranak dalam iddah dia. Kalau lebih iddah tak lah. Dalam iddah dia. Dan isterinya yang kedua pula jatuh 1 talak juga. Gitu dah. Hak yang kedua jatuh 1. Dengan sebab beranak madunya yang mula. Ada apa yang hak mula beranak, makanya hak yang kedua tu jatuh talak. Ada hak beranak yang kedua tu jatuh talak 1. Lepas tu dan lepas iddahnya dengan beranak dirinya. Lepas tu dia apabila dia di sini beranak habis iddah lah, sebab jatuh talak kan. Dia talak mengandung lagi. Apabila mengandung maknanya dia habis iddah tu beranak. Apabila beranak habis iddah tak jatuh dah, tak tambah dah. Ni yang kedua adalah jatuh satu ni, tengok ulama duk kira ni. Tu ijtihad ulama hebat tengok. Oh gamanya ni, sebab tu kita banyak syukurlah. Wajib kita bersyukur pada ulama duk kajian masalah untuk kita ni. Dah bukan main masalah tak tidur tak makan tu. Kajian masalah duk kira lagu mana hari-hari hak ninya. Dah. Maka yang kedua adalah jatuh 1. Kerana apa? Kerana apa yang pertama beranak dia jatuh 1. Apabila jatuh 1 maka dia habis iddah dia dengan sebabnya ialah yang beranak diri dia. Anak diri habis iddah lah. Kerana iddahnya tu mengandung tu adalah dengan beranak. Tu jatuh 1. Dengan iddah. Dan isteri yang ketiga pula jatuhnya 2 talak juga. Sebab apa? Dengan beranak madu, 2 madunya, iaitu yang pertama, yang dahulu daripadanya, yang pada 3, iaitu yang pertama, yang kedua tu. Bila yang pertama jatuh, maka hak yang ketiga pun jatuh sah dah. Hak 3 yang keempat tu sah belakang dah. Hak 3 4 tu jatuh sah dah. Hak ni jatuh sah. Apabila yang pertama sah jatuh. Tapi apabila hak ni beranak pula, maka hak ni pun jadi sah belakang 2. Jadi 2 belakang dah hak lain. Hak ni sah ya. Hak yang kedua sah saja. Hak beranak yang kedua adalah satunya. Adapun hak lain lagi 2 belakang dah. Lepas tu apabilanya yang ketiga beranak, berarti makna lain pula, sah pula, semua 3 belakang. Lepas tu hak yang ketiga ni adalah 2. Kerana apa? Kerana apabila hak ni beranak, hak ni jatuh sah. Hak ni beranak pula, hak ni jatuh sah. Jadi 2. Lepas tu apabila dia sendiri yang beranak, berarti habis iddah situ dah. Habis iddah sebabnya dia beranak diri di sendiri. Dia beranak diri di sendiri. Tu. Beda dengan sebabnya diri di sendiri, sebab tu 2. Sebab tu 2 saja. Dah. Beranak 2, jatuh 2 saja. Sebab tu maknanya dan lepas iddahnya itu hak bini 3 dengan beranak dirinya habis. Allah apa dah. Comel. Dan jika beranak 2 sekali, mana 2 orang? Sekali. Beranak 2 sekali, mana 2 orang tu sekali, 2 bini tu sekali. Hak 2 tu sekali, hak lain lagi tertatib. Kemudian maka 2 pula sekali. Beranak 2. Tadi seorang-seorang. Maka jatuh 2 isterinya. Maka jatuh 2 isterinya. Isteri mana? Isteri yang beranak dulu tu. Beranak dulu 2 tu. Hak beranak kali pertama tu. Jatuh pun 3 talak belakang. Hak beranak hak 2, hak serentak mula-mula tu jatuh 3. Jatuh 3 dah. Dan 2 isteri yang kemudian itu 2 talak. Dua-duanya. Dengan sebab apa? Sebab beranak 2 madu yang dahulu. Sebabnya hak 2 jatuh ke? 2 belakang dah. Hak ni beranak, hak 2 tu beranak sekali tu. Makanya hak ni jatuh 2 saja. Kerana apa? Kerana hak ni beranak 1, hak ni jatuh 1. Lepas tu hak ni beranak pula, hak ni 1, berarti 2 dah. Lepas tu hak ni beranak habis iddah dia. Iddah masing-masing. Lepas tu habis iddah dengan dia masing-masing. Sebab tu maknanya hak yang pertama 3. Kerana apabila hak ni jatuh talak, hak ni beranak ke? Hak ni beranak lagi. Hak ni 1 dah. Beranak hak ni berarti hak ni ada beranak, hak ni beranak. Hak yang beranak 2 orang yang pertama pun jatuh sah belakang. Hak ni pun sah. Lepas tu guru dia agama lagi jadi 2 dah.
Hak ni beranak, hak ni sah. Hak ni beranak, hak ni sah. Lepas tu jadi dua dah hak ni. Ada dua situ. Lepas tu nya maka dia apa hak ni beranak 3 habis. Ada hak yang pertama beranak 2 orang yang pertama 3 dan beranak orang 2 orang yang kedua, yang itu kali yang kedua adalah yang 2 saja. Ada 2 saja. Pusing lagi dah. Sebab tu dia tanya ialah dan 2 isteri yang kemudian itu 2 talak juga. Sebab apa? Dengan sebab beranak 2 madu yang dahulu itu. Apabila 2 madu berarti 2 lah. Hak yang beranak akhir ni. Dan lepas iddah keduanya 2 hak beranak akhir ni. Ada. Dan lepas keduanya iddah ada. Lepas keduanya iddah kedua mana? Kedua yang kemudian tu. Lepas dengan beranak dirinya sendiri. Habis iddah. Habis iddah dah. Tak jatuh 3 dah. Maka tiada kali jatuh talak keduanya tak jatuh lah. Kerana iddah dah. Ada diri dia. Nak tu guna sebab ni serentak. Habis. Dan jika ditalikkan dengan kata suami, jika engkau haid. Ini yang engkau mari haid. Kalau surat engkau mari haid maka engkau tertolak. Jika ditalikkan suami dengan katanya jika engkau haid, mana jika engkau mari haid, maka engkau tertolak, maka engkau jatuh talak. Tiba-tiba maka jatuh talak bila manakala datang haidnya isteri itu. Kerana jika engkau datang haid maka engkau jatuh talak bila mari haid. Lepas tu dan dibenarkan kata isteri. Dengan sumpahnya, benar kata isteri ni bukan kata suami. Dia benarkan pada kata isteri dengan sumpahnya isteri. Benar atau kata pada haid perempuan itu. Maknanya ialah sebab mari haid tu je sini je kena benar isteri, tak boleh benar suami. Suami katanya bini dia tak mari haid lagi. Isteri kata mari haid dah, benar bini lah kerana haid tu hak dia. Sini maknanya kena benar alik puai. Kalau puai dakwa katanya mari haid, jatuh talak. Suami kata tak jatuh lagi sebab tak mari lagi, tak boleh. Sebab apa? Sebab haid adalah hak orang perempuan. Apalah hak dia, maka kena benar hak dia lah, bukan hak suami. Tetapi tidak benarkan kata isteri. Tidak benarkan katanya isteri bila jika dia taklikkan oleh suami dia, taklik oleh suami dia, akan tolak dah, akan tolak dia. Tu. Tidak benar dengan beranak. Kalau beranak dah, tak beranak lagi. Atau beranak dah tapi mati dah. Saya beranak dah, mati dah. Beranak pun halai saya pergi kamu dah, tak boleh terima. Kalau haid tak apa. Pas tak nak suruh pergi cek dah, tak payah dah cek. Minta orang lagi cek mari haid tak mari haid dah, tak boleh. Tak payahlah. Sebab apa? Sebab boleh jadi mari 24 jam kita dia dah. Kata saya mari haid habis dah 24 jam dah. Ada cukup dah bawa mandi je masalah. Pas nak pergi cek kan. Tapi kalau beranak tak boleh benarkan. Tak boleh. Melainkan boleh benar juga, timur juga dengan saksi, mana ada 2 saksi. Saksi tadi beranak. Mimi ni tu saya ada tok bidai ni, tok bidai. Ada tok bidai saya. Tu saya ada 2 orang untuk tengok dah saya beranak sungguh. Tak apa. Kalau semata-mata dakwah tak boleh. Tapi kalau ada saksi boleh. Kerana apa? Kerana mudah mendirikan. Jadi sebab apa tak boleh terima? Kerana mudah sebenarnya mendirikan saksi. Saksi apa? Saksi beranak tu sebenarnya nak mendirikan saksi. Maklum dah dia beranak, dia beranak sendiri. Pas dia beranak pula maklum lah orang tahu. Sebenarnya nak tengok beranak kau, nak cek perut, cek apa dah. Buat kesalahan haid nak cek mana? Doktor pun tak boleh nak cek. Habis dah. Dah itu. Payah. Dan habis. Dan tidak dibenarkan katanya isteri pada haid itu jika dia taklikkan tolak madunya. Kalau taklik tolak madu tak jadi haid. Hak nu mudarat orang. Hak dia sendiri tak apa. Kalau isteri mengaku tak mai haid, jatuh hak dia. Tapi kalau taklik tolak orang lain madu dia tak boleh terima. Seperti mana? Seperti ia suami berkata, jika haid kedua kamu. Jika kamu tu dua-dua tu berhaid, mari haid. Tertolak mana jika berkata suami jika haid kedua kamu, jika berhaid kedua jenis kedua kamu tertolak, jadi kamu tu bukan doi kitab jatuh. Maknanya jika haid kedua kamu, madu kamu tertolak. Tu tambah situ. Madu kamu no jatuh di antara situ ada madu. Madu kamu tertolak, madu dia tertolak. Kalau kamu dua tu yang mari haid, makanya madu kamu dua tu jatuh talak. Tiba-tiba kemudian maka mendakwa oleh 2 isterinya itu. 2 isteri dakwa. Ada. Maka mendakwa oleh 2 isterinya itu. Isteri dakwa akan haid keduanya. Saya mari haid dah, sama-sama nak tolak lagi dah. Maksud dia dah bini ni. Lepas tu dan mendustakan oleh suaminya akan 2 isterinya itu. Bini suami kata, "Dah tak mari lagi kamu ni." Maka dia benarkan suaminya dengan sumpahnya. Bini suami sumpah, "Wallahi tak mari lagi." Boleh ni. Sebabnya berkaitan tolak madu. Dan tiada jatuhkan tolaknya, tak jatuh tolaknya madu tu dah.
dan jika membenarkan oleh suaminya, tapi kalau dia percaya. Kalau suami dia percaya mana benar pada datang, suami katanya ya Allah mari dah ni betul dah. Suami sendiri yang benarkan. Akan salah seorang tapi salah seorang lah. Daripada dua isteri tu katanya memang Zainab tu mari dah. Hak nu tak mari lagi. Maka jatuh tolak orang yang dustanya juga orang dusta tu. Orang dustanya dusta suami tu. Suami kata hak ni dak. Tu jatuh hak nu lah. Karena kalau hak ni mari haid berarti jatuh hak nu. Berarti hanya di dusta tu adalah jatuh. Hak yang mengaku oleh suami tak jatuh. Dustanya dusta suami tu. Dusta suami tu hak tu hak jatuh hak tu. Dan jika berkata iya, suami engkau tertolak. Jika engkau kehendak, kalau mu kehendak, maka disyaratkan jatuh tolak itu dengan segera ni. Sebab jika kan, mu jatuh tolak jika mu nak. Kalau mu nak, mu jatuh tolak. Tiba-tiba syaratnya jatuh tolak itu dengan segera apa? Kehendaknya isteri tu. Jika ada hadir dah, tapi kata segera tu, kalau syarat segera ni jika hadir bini hak dia taklid tu dah ada sekali dah. Ada sekali dah baru syarat segera. Kalau bini tu nak semua, ya saya nak. Jatuh lalu. Kalau sekiranya dah hadir dah. Kalau gaib dan jika kalau sekiranya dia tu gaib tidak ada mata majlis tu, maka tidak disyaratkan bersegera. Tunggu dia tahulah. Tak syarat segera dah. Tunggu dia tahu. Habis bawa dia tahu, apa dia tahu pak? Kata suami dia tak lek gitu. Dia selalu dah segera. Dan jika berkata iya suami engkau tertolak 3 tolak, melainkan jika dia kehendak barangkali oleh bukan adalah nak. Jika dia kehendak oleh sezaid bukan adalah. Jika kehendak dia kehendak oleh sezaid, masalah zaid. Mu jatuh 3, melainkan jika kehendak zaid 1 tolak. Mu tolak jatuh akan jatuh 3 kecuali zaid tu nak 1. Jawabnya maka tidak jatuh tolaknya, tak jatuh dak tolak isteri tu. Jikalau dia kehendak sezaid itu 1 tolak sekalipun walaupun zaid kehendak tak jadi kerana taklid gitu. Tak jadi. Nah itu walaupun 1 tak jadi. Dan jika berkata ia suami apabila engkau masuk kampung ini engkau tertolak. Maka masuk ia isteri dengan lupa isteri. Ia lupa masuk tak khabar. Atau dia gagah orang paksa memasukkan di kampung, tiada jatuh tolaknya. Sebabnya jika engkau masuk berarti ada sengaja. Kalau lupa tak jatuh habis. Al-far'u as-saminu wallahu alam. Cepatlah dapat dah senian.